Okay, so alright, so for today, anyone ada apa-apa soalan nak ditanya dulu? From any chapter, anything you can ask now. Ada sir. Ada, okay. Siapa tu? Syafiq, okay. Apa soalan kau, Syafiq? Yang halo alken. Kan Soal. kadang-kadang kan saya buat latihan tuh kan nak naming dah, ada yang naming macam biasa aja, yang halo alken biasa tuh, tapi kalau ada yang dia punya halogen tuh dekat substituent tuh macam mana sir? Dia jadi etil. Okay. Good question. Good question. I think you referring to soalan tutorial if I'm not mistaken. Soalan tutorial tajuk halo alken, soalan nombor satu B kan? Reason now. Ya, sir. Soalan 1B kan? Okay. Kamu nampak full kah? Nampak sir. Okay, dia CH3, CH2. Pada karbon ke berapa substituent tu? Empat sir. Ketiga, keempat, ketiga. Keempat. BR Ya, BR. Okay, kalau ini kan, for your information, kamu punya level, dia tidaklah sampai dalam PSPM takkan tanya naming yang sesukar macam ni lah. But I'm just teaching you. Okay, so dekat sini, kalau soalan ni, okay, kalau kita kira paling panjang, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, inilah parent dia. Ini paling panjang kan? Ini parent dia. Okay. Automatically, nama dia akan jadi heptane. Okay. Nama dia akan jadi heptane. So, pada karbon keempat, okay, pada karbon keempat kita ada substituent. This is our substituent. And dalam kita punya substituent, ada lagi substituent. So tempat dia bersambung ni, kita akan terus bagi nombor 1. So ini jadi nombor 2. Okay, so dalam substituent, pada karbon keempat, kita ada substituent kurungan karbon kedua. Okay, kita ada bromo. Ini 2 karbon kan, so dia akan jadi bromo etil. Okay, terus jadi heptane lah. 4, sini pada karbon keempat kita ada substituent. This is our substituent. Apa nama substituent tu? Substituent tu adalah etil sebab dua karbon. Tetapi pada karbon kedua dalam substituent tu, okay, dia akan ambil sebab tempat sambung tu mesti nombor 1 ataupun nombor terkecil. Okay, so nombor 2 baru ada bromin. So 2 bromoetil, 4 2 bromoetil heptane. Faham? Sir, jadi yang kurungan tuh maksudnya branch tuh lah sir? Branching dalam branching. Oh, okay sir. Okay, cabang dalam cabang. Substituent dalam substituent. Kalau contoh kan dekat sini saya tambah lagi BR. So dia akan jadi 4 1 2 dibromoetil heptane. That's why kalau kamu Google, kamu tengok dekat Wikipedia nama-nama apa, nama-nama drugs ke apa kan, dia ada kurungan dalam kurungan tu, sebab inilah substituent dalam substituent. Okay? Jadi sir, dia Masa kena memang ada kurungan tu.
Kalau substituent dalam substituent ada kurungan. Okay, sir. Thank you. Okey, apa Syafiq tadi? Dia memang kalau bini dia memang mesti ambil longest chain dari heptane tu kah? Dia Yes. tidak priority macam kita boleh ambil dari Sebab kalau kamu tengok list of priority, yang alkane tu, kita ada paling bawah sekali halogen, lepas tu NO2R dekat sini kot. Okay. Atas sekali adalah kita punya COH lah. Okay. So nampak ke priority R ni, rantaian karbon biasa ni lebih tinggi berbanding halogen. jadi dia akan ambil yang R tu lah dulu. Yes. Okay, saya faham. Okay. Ada soalan lagi nak tanya pasal ni? Kalau tak ada, next question. Chapter 6 soalan Chapter 2B. Chapter 6 soalan 2B adalah soalan Chemical test. chemical test untuk differentiate between cyclohexene and benzene and also toluene from benzene. Ada dua test kan kat situ? Okay. So, chemical test, chemical test nak differentiate cyclohexene. Okay. Cyclohexene from benzene. Okay. Dan lain satu lagi adalah kita punya benzene dengan toluene. Okay. So sebelum saya bagi jawapan dia, saya nak cerita sikit pasal soalan chemical test ni. Okay. Soalan chemical test ni memang kamu kena jawab dalam, saya sarankan kamu jawab dalam bentuk jadual. Okay. So how to do this? So mesti bagi tahu nama test tu apa. Test apa kamu nak guna. Okay. So kalau yang ini, bila nak pilih test tu, kita tengok satu tu mesti positif, satu tu mesti negatif. Okay. So dalam benzin, ada kamu belajar apa-apa chemical test tak? Tiada, sir. Tiada kan? Ya. Dalam alkin saja kita ada belajar kan? So kita akan ambil test yang alkin positif. Dekat alkin kita ada dua test. Ada bromine test dan juga Bayes test kan? So kita akan pilih bromine test. Okay, kita akan pilih bromine test. So bila kita pilih bromine test, apa yang berlaku kat situ adalah kita punya alkin akan tunjuk negatif result, positive result. Benzin akan tunjuk negatif result. So apa yang kita perlu buat, tulis baliklah. Compound kat sini adalah benzin. And then you kena ada observation dia. Okay, observation dia apa? Bromine test, observation dia adalah di reddish brown. Color of bromine water remain unchanged. Dan mesti ada equation dia. Equation dia, you punya benzin, you tambah dengan Br2, jadi CH2, Cl2, mesti dalam keadaan? Dark. Mesti dark. V. So sini kita, apa observation dia? No observable reaction. No observable changes. Tiada perubahan yang dapat dilihat. Okay. So ini satu.
So you buat benda yang sama juga untuk you punya cyclohexane. Okay, so apa observation you? Untuk cyclohexane? Decolorize. Yes, kena cakap reddish brown color of bromine water decolorize. So kalau cakap dia turn into apa? Colorless? boleh, So, boleh. Both boleh. Turn colorless boleh, decolorize pun boleh. Tapi you kena cakap lah reddish brown color of bromine water turn colorless. Mesti lukis produk yang betul. Alright? So kalau dalam exam, dia akan bagi markah macam ni lah. 5 mark, dia biasa paling sikit 3 markah, paling banyak 5 markah atau 6 markah. Okay? Ini markah first. And then ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Paling banyak 5 markah lah. Kadang-kadang tu nak bagi extra, sini reagent 1 markah, 6 markah. Okay? So untuk soalan chemical test, jawab dalam bentuk jadual macam ni. Dalam chemistry, tak ada masalah untuk kamu buat jadual. Okay? You can do jadual. Tak semestinya kena buat karangan panjang-panjang. No. Okay, you buat dalam bentuk jadual lagi senang. Lagi mudah pemeriksa nak tanda. As long as ayat dia lengkap. Okay. So ini adalah untuk the first one. The second one. Between benzene and toluene. How can we differentiate between these two? Kamu rasa siapa yang akan tunjuk positive result? Toluene. Toluene akan tunjuk positive result. Okay. So, toluene adalah benzene yang ada methyl group. So, bahagian methyl ni, okay, bahagian methyl ni, this part, okay, bahagian itu is actually an alkane. Alkane, dia boleh buat satu saja reaction, iaitu free radical substitution. Very good. So, observation ni masih lagi sama untuk benzene. Cuma kita tukar sekarang ni, dia punya condition ni, instead of dark, kita letak UV. Ni sama kita letak UV. Okay. And then, you punya observation nanti, you akan jadi gitu. Okay, observation ni semua sama. Radical. Yes. Okay, kalau tadi bromine test in dark, sekarang ni bromine test in UV. Understand? Yes, sir. Okay. So, kita boleh move on to soal. Kalau guna Bayes test pun boleh juga, tak ada masalah. Sama aja. Cuma Bayes test dia ada dua kan observation. Sorry jap. Bayes test hanya untuk yang the first one. This one. Okay. Bayes test hanya untuk yang alkene. Okay. So you kena ingat lah kalau you guna Bayes test, produk dia apa? Observation dia apa? Observation dia adalah ada satu purple color of KMnO4 decolorize
Yang kedua, dia mesti ada formation of Brown precipitate. brown precipitate. Mesti ada dua-dua ni. And bila you tulis equation dia, okay, bila you tulis equation dia, dia kena tambah KMnO4 OH minus coal. Hasil dia adalah kita akan dapat diol tambah MnO2 anak panah turun ke bawah. Anak panah turun ke bawah tu mesti ada ya. Ini kalau you guna Bayes test. Okay. Yang ini tak boleh guna Bayes test lah. Ini tak boleh guna Bayes. Yang itu je boleh. Yang ada alkin. Faham? Faham, sir. Okay. Next question. Soalan berikutnya. Sir, soalan chapter 7, sir. Chapter 7 adalah haloalkane, okay? Ya, soalan 7, 5 Roman. 7-5 Roman, sekejap ya. Ya, pasal Grignard reagent react dengan water tu, sir. Oh, Grignard reagent react dengan water? Ya. Okay. So, I think saya cerita sikit dulu lah pasal Grignard reagent sebelum kita tengok pada soalan tu. Okay? So, Grignard reagent ni, apa yang anda perlu tahu is a very versatile compound. Okay? Dia berasal dari keluarga haloalkane. Okay, contoh kalau kita ada haloalkane macam ni kan, CH3, CH2, Br. Okay? Daripada sini, dia nampak macam, okay, haloalkane sendiri pun we can change into a lot of things. You kalau react dengan water, dia jadi alkohol. You kalau react dengan CN, dia jadi nitrile compound. You react dengan ammonia, dia boleh jadi amine. You react dengan alkohol, dia jadi ether. It is a very versatile compound. But, daripada sini, kalau kata kita react dia dengan magnesium in dry ether, okay, mesti ada dry ether, kita akan hasilkan satu compound which is known as an organometallic compound. Okay, apa yang berlaku dekat situ adalah our compound ni, magnesium ni, dia akan sisip masuk di tengah, jadi macam tu. Okay, dia menyelit di tengah-tengah. Okay, so this compound kalau kita tengok pada di sini, kita punya compound ni nama dia adalah Grignard reagent. Okay, what do we have to know here is berkenaan kita punya magnesium charge dia adalah 2+. So maksudnya dia adalah partially positive, which is 2 lah. Ini Br adalah partially negative. Carbon ni pun jadi partially negative. Okay. So, carbon tu sendiri dah partially negative. Bila kita react dia, okay, kita react dia dengan, daripada sini, kita boleh react dia dengan macam-macam benda. Okay. The first one, kalau kata kita react dia dengan water. Okay. Kalau kita react dia dengan water, kita punya Grignard reagent, Mg Br, okay, tambah dengan H2O, H+, okay, dalam keadaan berasid. Apa yang berlaku kat situ? Dalam water ni, it consists of 2 component, which are H+ dan juga OH-. Dalam Grignard reagent, carbon kita ni negatif. So, dia akan ambil yang bercharge positif, which is positive. Dia ambil kita punya H+. Okay, dia akan ambil kita punya H+. So, this thing, dia akan ambil H+, okay, menjadi eten. Okay, dia akan jadi kita punya alkane lah, CH3, CH3. Tambah dengan magnesium kita, Mg, Br, dia akan ambil lah OH ni.
MgOH Br. Okey, itu adalah kegunaan Grignard reagent. Okey, itu satu. Daripada sini kita boleh react dengan macam-macam. Okey, kita boleh react dia dengan CH3, CH2, Mg, Br. Kita boleh react dia dengan C double bond O, H, H. Apa yang anda perlu tahu di sini adalah kawasan karbon ni, this one is partially positive, ini partially negative. Ini partially negative. So apa dia akan buat? Dia akan pergi attack this carbon, tolak ini naik atas. So dia akan jadi CH2, CH3. O ni kan tolak atas kan? Jadi single bond, jadi O negatif. Ambil lah ni. Mg, Br. Okay? So, next apa kita buat kalau kita hydrolyze dia? Dia akan menghasilkan Alkohol. Alkohol. very good. Alkohol. O, H tambah dengan okay. So kalau dekat sini kalau kamu tengok, ni kita hasilkan what type of alcohol? Primary. Primary alcohol. Primary. Primary alcohol. Kenapa primary alcohol? Kita recap balik sikit untuk classification of alcohol. Kita tengok pada this hydroxy group. This hydroxy group attached pada this carbon. Okay, dia attached pada this carbon. Okay, at that carbon, okay, you tengok ada berapa carbon di sekeliling dia? Cuma ada satu saja. Satu. Okay, menyebabkan this carbon is known as our primary carbon. So, bila ini adalah kita punya primary carbon, this one we will known as the primary alcohol. Macam mana kalau kita nak hasilkan secondary alcohol? Keton sir, react dengan keton. React dengan keton. Secondary alcohol. Okay, kamu tengok sini. Kalau nak hasilkan secondary alcohol, bermaksud this carbon mesti jadi secondary carbon kan? Secondary carbon. Bermaksud this one you kena tukar jadi carbon. H ni you kena tukar jadi carbon. Faham? Faham sir. Okay. So kalau kata kita tukar dia jadi carbon kat situ, bermaksud structure dia akan jadi macam ni lah. H, C double bond O, C. C apa letaklah kat situ. So adakah ini keton? Aldehyde. Dia Aldehyde. adalah aldehyde. Okay, dia adalah aldehyde. Any other aldehyde selain dari Metanal. metanal. Kerana metanal akan menghasilkan primary alcohol. Untuk menghasilkan secondary alcohol, kita kena guna any other aldehyde. The simplest one, ethanal lah. Tengoklah apa structure dia. Okay. Satu tahun dulu, I think 2018, 17-18, PSPM, dia pernah keluar soalan ni. Dia bagi soalan satu alkohol macam ni. Okay, dia minta bagi semua kombinasi Grignard reagent dan juga carbonyl compound yang menghasilkan that aldehyde. That alcohol. Okay,
Kombinasi Grignard reagent dan carbonyl compound yang menghasilkan this alkohol. Boleh figure out tak? Karbonil keton kah sir? Kan terseri kan? Keton, Yes, keton. dia masih keton. Tetapi dia ada 3 kombinasi. Dia ada 3 kombinasi. Okay, I give you a hint first lah macam mana nak buat soalan ni. Okay, you tengok pada this carbon. This carbon, okay, this carbon dia mestilah contain you punya double bond tu. Okay, sebab dekat carbon tu lah yang wujud ni kan, nampak ni. This one. Inilah yang menghasilkan ini. Okay. So dekat situ akan ada double bond you. So kita ada beberapa option lah. Okay. Kalau kata saya putuskan di sini. Biru tu. So ini yang first one biru. Okay. Apa produk dia? Okay. So kalau saya putuskan di situ. Okay. Yang ini, yang ada O ni. Yang ada O tu akan jadi kita punya carbonyl compound. CH3 kan. OH tu akan jadi double bond O. Yang ini akan jadi apa? Yang bawah ni. Alken. Propane. Dia akan jadi kita punya Grignard reagent. Dia akan jadi CH3, CH2, CH2, Br. Mg, Br. Itu satu option. Ada option lain tak? Potong cyclic tu sir. Cyclopentane tu. Okay, potong di cyclic ni kan? Okay, which is kita ambil, okay, warna hijau ni. Saya potong di sini. Okay, itu nombor 2. So, kalau saya potong di situ, okay, kawasan ini tiada O kan pada dia? Bila tidak ada oksigen, dia akan jadi kita punya Grignard. Ini jadi Mg, Br. So, kita punya carbonyl compound kita nama apa The pentanon ke sir? Berapa pentanon? 1. Sikit lagi. 1 pentanon tak wujud. Tu. 2 pentanon. Okay, kalau kamu tak nampak saya lukis macam mana struktur dia. CH3, CH2, CH2, CH3. Ini OH, ini jadi double bond O. Ada lagi tak alternatif lain? CH2BR, MgBr. Potong CH3. Potong CH3 kan? Potong CH3. CH3. Okay, kalau saya potong di sini. Okay. So, dia boleh jadi. Kita punya Grignard kita adalah CH3 MgBr. CH3 Mg Br, dan di sini kita punya tu inilah. Ya Allah. Apa nama dia? Apa nama dia?
Siapa ada kat sini? Gabriel, apa nama ni? What is the name of this compound? Kalau lukis balik dia macam ni. Satu One cyclopentane. cyclopentyl Satu butanon. cyclopentane, 1, 2, 3, 4, 5. Pentanon. 2 pentanon. One cyclopentyl, One cyclopentyl butanon. one butanon. Oh, one butanon. Sebab ada 4. 1, 2, 3, 4. Pada karbon pertama ada double bond O dan pada karbon pertama juga ada karbonil. Sebab tu jadi one cyclopentyl, one butanon. Faham? Faham, sir. Okay. So, Grignard reagent soalan dia senang. So, tadi siapa tanya saya soalan berkaitan hidrolisis tu? Saya, sir. Siapa tu? Fazimi. Oh, Fazimi. Lain suaranya. Sakit Dapat sudah? Oh, okay. Dapat. Okay. Next question. Soalan apa lagi kamu nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Sir, Yes. Alexander. yang Mg dengan C itu dorang covalent bond atau ionic? Okay. Untuk Grignard reagent, okay, untuk Grignard, dia actually, there's two belief here. Ada satu group yang kata dia adalah ionic, ada satu group dia kata dia covalent. Okay, sebab dia punya bonding tu is in between. So, for us, we just treat it as covalent macam biasa saja. Oh, jadi tidak payah tulis dia punya sign lah itu, sir? Tak payah tulis sign dia. Oh, okay, sir. Okay. Lagi soalan? Sir, apa beza H2O, H plus dengan H3O plus? Sama saja. Oh, sama. Okay, Sama sir. aja. Lagi soalan? Sir, chapter 8, Chapter 8, okay. nombor Tajuk 9. Chapter 8 nombor 9. Sekejap ya. Kena buka dulu. Ini dia. Page berapa tu 74, sir. 74. Soalan nombor 9. Best soalan ni. Saya suka soalan ni. Okay. Dalam exam kamu, soalan exam memang kebanyakannya macam ni lah. Okay. Soalan nombor 9, we were given satu senario. Okay. It is compound P is an alcohol. Okay. Bila nak jawab soalan macam ni, you kena draft dulu. Okay. Compound P is an alcohol. Upon oxidation with acidified solution, a ketone Q is formed. Bermaksud dia masuk ke MnO4, H plus, K, dia menghasilkan ketone Q. So, apa yang kita tahu di sini pasal alkohol P? Tak apa, tulis dulu. P
react with PBr3 to give R. And then in dry ether with magnesium, tambah Mg, dry ether, menghasilkan a Grignard reagent S. S is a Grignard reagent. Okay. S is treated with Q. Oh, S tambah dengan Q. Okay. Menghasilkan followed by hydrolysis menghasilkan 3,4-dimethyl-3-hexanol. 2-hexanol, 3,4-dimethyl-3-hexanol. Identify P, Q, R, and S. Okay. So, kita kira dulu bilangan karbon pada produk kita ni. Okay. So, soalan macam ni, first kali kamu kena buat draft mapping macam ni dulu. Map dulu. Okay. You tunjuk dulu apa, you just get out of the information first lah. Okay. So, now kita nak mula identify. Okay. Alkohol menghasilkan keton. Bermaksud this alkohol ni apa? Kelas dia? Secondary. It is a secondary alcohol. Okay. Alkohol react dengan PBr3. Dia menghasilkan apa di situ? R ni apa? Dia adalah haloalkane, secondary haloalkane. Okay, sebab tu dia boleh buat Grignard reagent. Okay, masuk haloalkane tu mesti ada kat karbon kedua, secondary carbon. Okay, so S adalah hasil daripada P. Q pun hasil daripada P. Menghasilkan satu produk yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, remember. Okay, kalau tadi kita ada buat satu praktis kan yang buat soalan Grignard reagent ni. Okay, bila kita nak figure out dekat mana putus, kalau kita putus tu mesti dekat tempat yang ada karbon yang ada OH tu. Okay, yang ada OH tu, kita akan dapat produk kita okay, dia mesti ini macam ni OH kan, dan ini macam ni mesti dia sambung kat sini MgBr tau. Nampak ke? Nampak sir. Yang tanya saya siapa? Ina yang tanya tadi. Syahira. Syahira. Dapat ke? Dapat, sir. Dapat kan? Okay. So, you indirectly, you dah figure out the structure of S dan Q. So, S kamu adalah macam ni. Mg mesti di VPR kan? MgBr. Dan Q kamu adalah macam tu. Double bond. Oh. And then from here, you boleh figure out lah R tu apa. So, kita tahu kita punya S, which is 1, 2, 3 MgBr. Dan kita tahu juga kita punya Q 1, 2, 3 double bond O. So P kita apa? Boleh bagi nama dia tak?
2-butanol. 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 Very good. And then R? 2-bromopentane. Sikit lagi. 2-bromobuten. 2-bromobutane. Faham? Faham, sir. Once you dah figure Faham, out, sir. you boleh tulislah dia punya equation. So, equation yang pertama adalah ini. Okay, you punya 2-butanol, which is your P, label P kat bawah tu, tambah dengan KMNO4, H plus, heat, dia akan menghasilkan double bond O, which is our Q. Lepas tu, kita punya alkohol ni juga, okay, which is our P, react dengan PBr3 under reflux, dia akan menghasilkan Br, which is our R, and then R kita tambah Mg dry ether, dia akan menghasilkan kita punya MgBr, and finally kita punya Grignard reagent, yang ni which is our S kan, tambah dengan first you react dengan you punya ketone, second, you hydrolyze dia. You baru dapatlah you punya produk, which is this one. Sir, Yes. yang S tu kenapa dia tiada Mg? Oh ya, betul-betul ada Mg, sorry. Thank you. Okay. Ada lagi soalan pasal benda ni? Sir, Yes. yang saya tak dapat sangat tu yang part mana nak dipotong ke? Mana nak dipotong tu? Ini memang you kena figure out betul-betul. Sebab apa? Okay. How do I know this part yang kena potong? First, bahagian dia potong tu, kita mestilah potong dekat kawasan yang ada OH. Okay, saya buka next slide lah. Okay. Kita punya produk tadi adalah ini kan. Okay. So, bila dia adalah tertiary alcohol, okay, bermaksud you ada 3 tempat boleh potong. Sama ada you nak potong dekat sini, ataupun sini. Okay. A, B, C. 3 tempat you boleh potong. Okay. So, sekarang ni apa you kena consider adalah kalau you potong pada bahagian A, okay, bahagian A yang you potong, you akan dapat you punya Grignard reagent adalah CH3 Mg Br tambah dengan double bond O. Okay, which is 1 karbon, 7 karbon. Kalau you potong pada B tadi, kita dah tengok tadi, kalau you potong pada C, you akan dapat ini, which is CH3, CH2, Mg, Br. Ini, double bond O. Which is 2 karbon, 6 karbon. Tapi kalau you potong pada B tadi, you dapat Mg, Br, double bond O. 4 karbon, 4 karbon. Kenapa saya pilih yang ini? Bukannya yang atas tu. This is because
kalau kita tengok pada skematik dia balik, ini S dan Q ni berasal dari satu benda yang sama. Okey? Satu benda menghasilkan Q, satu benda menghasilkan S. Hasil tambah kedua benda tu menghasilkan alkohol yang kita dapat tu. So, the most logical thing is bilangan karbon untuk both S dan Q mestilah sama. So, that's why lah saya pilih option yang terakhir tu, B. Which is 4 dan 4. Tak logik lah kalau you pilih, okay? Kalau you pilih yang first one, which is you potong dekat atas ni kan, ini CH3. Bermaksud sini pun tak dapatlah ketone tu. Do you get what I'm trying to say here? Faham sir, faham. Dapat sir. Okay? Lagi soalan? Ada lagi soalan? Di chat, sir. Ha? Chat box. Oh, di chat, sorry ya. C1 sir. Okay, apa soalan dia? Komen sir, di komen. Chapter 5 soalan 11. Chapter 5 soalan 11. Chapter 5 soalan 11. Chapter 5 soalan 11. Chapter 5 is hydrocarbon. Best soalan ni. Saya suka soalan ni. Compound A. Semua soalan saya suka kan. C3 H7 Br does not react with cold dilute potassium permanganate upon treatment with hot potassium hydroxide in ethanol tambah KOH, ethanol, reflux, kita hasilkan B, which is T3H6. Unlike A, B decolorized di potassium permanganate solution, and then okay, and then apa kita buat? Kita kata dia ozonolysis of B, ozonolysis which is 1O3 2 zinc H2O, dia menghasilkan C which is C2 H4O dan D which is C H2O. Suggest the structure of A, B, C, D. Write the equation for all the reaction involved. So soalan ni senang je sebenarnya. Okay, so first thing first, kita kena figure out lah. So ini soalan yang agak direct. Okay, we have to figure out the alkene kan. So soalan macam ni sepatutnya anda mula dari hujung. Okay, anda kena mula dari hujung. Tapi kalau anda start pada depan pun tidak ada masalah kat sini. Okay, tak ada masalah. Kita tengok ni dulu. D dulu. D adalah CH2O. Sebab kita tahu ozonolysis akan menghasilkan carbonyl compound. Okay. Ozonolysis akan menghasilkan carbonyl compound. Dan sini dia ada C double bond O. Dan you ada 2 carbon kat sini. So lengkapkan je lah. Next. B adalah alkene. Okay, sebab ozonolysis of alkene menghasilkan carbonyl. So you temukan double bond tu. C double bond C H2 H CH3 dan A kita adalah kita punya
Haloalkane. So dekat sini haloalkane you kita ada dua option jawapan. Sama ada you nak buat ini ataupun you nak buat secondary. Ini. So ini adalah you punya A, ini you punya B, ini you punya C, ini you punya D. And then after that, itulah equation dia. Dapat kah? Dapat. Sir. Jadi yang potassium hydroxide tu jangan salah. Yang diluted potassium permanganate solution tu nak payah lah. Tak, itu hanyalah dia nak bagi tahu kata benda tu adalah alkin. Oh, okey. Dia nak bagi tahu benda tu adalah alkin. Okey, faham Sir. Okay? Itulah yang kita guna kat sini. Okay? Alright. Thank you. Next question. Ada soalan lagi? Sir, Yes. alkohol soalan 7. Alkohol, page berapa tu, Alex? Page apa, Sir? Chemical test ke? Ya, Sir. Chemical test. 2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-propanol. 2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-propanol. Yang mana satu? A, B, C, D? B. B. Chemical test to distinguish benzene and cyclohexanol. Oh, senangnya ni. Benzene versus cyclohexanol. Cyclohexanol, apa test yang dia positif? Test apa yang dia positif? Okey. Cyclohexanol ni apa kelas alkohol dia? Secondary. Secondary alkohol dia test dia positif untuk test apa? Lucas test. Yes, Lucas test. Lucas test, apa observation dia untuk secondary alkohol? Cloudy. Cloudy dalam masa Cloudy in 5 to 10 minutes. 5 to The 10. solution turns cloudy within 5 to 10 minutes. Equation dia OH tambah dengan concentrated ACl, zinc Cl2, ini jadi Cl tambah H2O. Alright, so yang ini the solution does not turn cloudy untuk benzene. Ataupun betul dia. Okay? Alex, okay kah? Yes, Sir. Ada lagi soalan nak tanya?
Sir, yang Sir. di chat soalan, sir. Tolong bacakan, kalau someone tolong bacakan kalau ada soalan dekat chat sebab saya tak nampak dekat sini. Chapter 7 soalan 3. Chapter 7 soalan 3. Or state the reaction mechanism, and write the reaction mechanism for the following. Okay. Alright, so senang je ni. A, B, C. Oh, ni adalah SN1, SN2. Okay. Sebelum kita discuss tu, kita tengok jawapan ni, saya nak cerita sikit pasal SN1 dan SN2. Okay, saya rasa chances untuk dia naik tu agak tinggi lah in term of soalan exam. Okay, so SN1, okay, SN1, SN2. SN1, dia adalah 2 step. SN2, 1 step. Dia prefer tertiary, ini prefer primary. Okay, ingat sini. SN1, 2 step, prefer tertiary. Okay, boleh faham benda tu? 1, 2, 3. SN2 yang sebaliknya lah. Boleh, sir. Okay, SN1, 2 step, dia prefer tertiary. Okay, so kalau SN1 ni, untuk yang soalan, apa nama benda tu? Soalan yang tadi ni, we were given an equation, CH3, 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 Br NaOH equals reflux, dia menghasilkan ini. Kan? Kamu rasa dia buat SN1 or SN2? SN1. SN1, sir. SN1, sir. Okay, dia akan buat SN1 sebab dia adalah tertiary. Okay, so bila SN1 dia mestilah kejap ya. Okay, bila SN1, apa yang akan berlaku adalah dia akan release dulu, ya Allah tuan. Okay, dia akan buang dulu kita punya carbon cation, halogen tu. Br ni, dia akan keluar dulu. Bila dia keluar, dia akan menghasilkan kita punya carbocation. Okay, the reason kenapa benda ni boleh berlaku is because kita menghasilkan carbocation. Okay, itu satu. Yang kedua, carbocation kita tu is stable because of dia ada inductive effect daripada this alkyl group. Dia akan stabilize kita punya carbocation tu. Boleh terima dekat sini? Boleh, sir. Okay, step yang berikutnya adalah di mana kita punya nucleophile tu akan datang attack. So nucleophile kita dah siapa di sini? OH. Okay, good try. Is actually H2O. yes, H2O. H2O yang datang attack. Walaupun kita ada NaOH kan, tapi remember dia aqueous, bermaksud NaOH H2O. So H2O yang datang attack. Sebab SN1 dia prefer, dia lebih suka weak nucleophile. Kalau you ada option yang weak tu, dia akan pilih yang weak.
Okay. So, apa yang berlaku situ adalah ni datang, tag masuk, dia akan jadi CH3. Okay. Dan lagi satu lagi water datang. Pulangkan kat sini untuk jadi okey, boleh faham yang ni? Sir. Boleh, sir. Sir. Yes. Kalau nak tulis H3O plus tu bolehkah? Tak tulis yang ini. Tulislah. Tulislah. Okey? Tulislah. Itu yang saya bercakap. Itu satu. Soalan berikutnya adalah Sir, ya. bila kita tahu kita guna yang steric effect macam tu. Sabar. Sekejap lagi saya akan cerita benda tu. Hampir sudah tu. Yang C je. Sekejap kalau yang ini. Apa kelas dia? What is the class of this haloalkane? Primary. Kalau primary, dia prefer apa? Dia prefer SN2. SN2. And SN2 mestilah dilukis dalam bentuk SN2. 3D. Okay? Mesti dilukis dalam bentuk 3D. So, C. Okay. Kita tarik ni ke sini satu. Ni sini satu. Satu kaki ke depan. Satu kaki ke belakang. Alright. So, ini adalah Cl. CH3. H. Okay. Dan yang akan datang attack dia adalah siapa ni? OH. Okay. Kamu nampak kan? Tadi NaOH aqueous. Ini pun NaOH aqueous juga. Tapi remember, SN2 dia memerlukan strong nucleophile. Dia mestilah strong nucleophile. Kalau weak nucleophile tidak boleh buat reaction tu. Okay, sebab dia perlukan satu strong nucleophile yang akan datang attack. Terus tendang ni keluar. Menghasilkan OH. Bonding cuba bentuk antara C. Bonding tengah putus dengan Cl. Tarik ni naik atas, CH3. Tu, cabangkan kaki dia. Actually, daripada tetrahedral, dia jadi trigonal bipyramidal. Okay, ni adalah step slow. And then, jadilah kita punya produk. Okay. Sir, yang tulis mekanisme ni mesti tulis slow dengan fast tu kah? Atau tidak perlu juga? Tulis. Okay, sir. Okay. Sir, kalau Yes. dalam exam terlupa tulis yang sign atas dekat kurungan tu, dia efek markah ke, sir? Yang macam tanda not equal tu. Ini kalau you tulis kat sini bawah ni transition state. Boleh lah.
Oh, kalau tulis transition state terlupa tulis yang sign atas tuh. Itu boleh, itu apa? boleh. Kalau tulis transition state tak tulis yang atas tu okey. Actually, masa marking tu yang kita tengok betul-betul adalah lukisan kamu tu. Okay, dia mestilah kaki dia ke sebelah sini dulu. Lepas tu baru kaki dia ke sebelah sini. Okay, produk kamu. Dan mesti ada yang trigonal bipyramidal ni. Itu yang memang kita memang tekankan betul-betul lah. Lukisan tu memang kena betul dan arrow mesti cukup. Kalau macam benda minor tu, slow, fast tu dan juga tanda yang atas tu, itu adalah bergantung pada budi bicara pemeriksa. Tapi the best one is tulis semua lah. Okay, but the most important thing is kalau saya marking memang saya akan tengok lukisan you mesti tunjuk inverted tu. Okay, lukisan tu mestilah tetrahedral. Okay, saya nak tegur sikit berkenaan assignment kamu. Ada yang buat tetrahedral, lukisan tetrahedral tu dia macam ni kan you buat. Tapi ada yang buat macam ni. That is wrong. Okay, dia mestilah macam kaki ayam tu. Okay, kenapa saya lukis dalam keadaan miring macam ni? So that senang sikit kita nampak dia mestilah opposite. Okay, so you punya, bila you lukis ni, okay, this one dengan this one mestilah opposite of each other. Okay, dia akan nampak mula-mula ini ke sini, akhirnya ke sini. Understand? Faham, sir. Faham, sir. Soalan berikutnya. CH3, 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 CH2, BR kan? Yes, sir. Ya, sir. Still NaOH reflux juga. Okay. Kalau yang ini. Okay. Kalau yang ini. Kamu tengok ni. Apa kelas of this haloalkane? Primary. Primary. It is primary haloalkane. Kalau primary haloalkane dia akan buat SN2. SN2. Okay. Kita ada strong nucleophile tapi one thing you have to notice here is this group. Okay. This group, this is a very big group. Okay. This is known as the bulky group. Okay, ini adalah bulky group. Bila kita ada bulky group, dia akan menyebabkan wujudnya steric hindrance. Okay, dia akan menyebabkan wujudnya steric hindrance. You compare dengan this one. This one, dia cuma ada metil saja, kecil. But this one we have third butyl, which is a very big group. So apa yang dia akan buat, bila kita ada bulky group, okay, dia akan buat SN1. Okay, so apa yang berlaku adalah, first step, putus dulu. Okay, first step kita putus dulu. So hasil dia okay. After that, ini adalah kita punya primary carbocation. Do we have anything yang boleh menyebabkan jadi carbocation itu lebih stabil? Can we do anything? Metal shift. Metal shift. Okay, kamu nampak kalau kata kita pindahkan this group, okay, if we move this group, okay, you pindahkan, oh itu adalah kumpulan metil. So you remember, oh metil boleh pindah. So bila metil boleh pindah, kita bawa dia ke sini. Dia sama ada pindahkan metil ataupun pindahkan hidrogen. Bila you pindah metil, you dapat, kita boleh dapat apa dekat situ?
Kita dapat tertiary carbocation. Apa yang kita buat sini? Kita buat 1,2 methyl shift. Kita ada dua jenis shift saja. Kita boleh sama ada kita boleh shiftkan methyl ataupun shift apa? Hydride. Hydride. Ada dua je. So ini kita dapat tertiary carbocation. And we know tertiary carbocation lebih stable. Sebab apa dia lebih stabil? More alkyl. More alkyl group. So kita ada alkyl group with an electron donating group. So dia akan increase the stability of carbocation through inductive effect. Okay. So next, apa yang you buat? This is your carbocat. You react dia dengan H2O. Okay. Faham? Faham, sir. Boleh bezakan antara SN1 dan SN2? Boleh. Boleh, sir. Boleh, Boleh, sir. Sir, Yes. kalau saya tulis rearrangement untuk yang 1,2 methyl shift tu bolehkah sir? Kan mesti juga 1,2 methyl shift. Dia paling tepat adalah 1,2 methyl shift. Paling tepat. It is a rearrangement process. So benda tu betul sebenarnya. Tapi dia bergantung pada pemeriksa juga baliklah. So saya tak galakkan sangat lah untuk tulis untuk tidak menulis 1,2 methyl shift tu. Tapi should be okay lah. Okay sir. Tapi kalau you memang tak tahu sangat, tulislah rearrangement. Kalau you tak tahu sangat. Okay? Lagi ada soalan lagi nak tanya? Sir, Yes. Sir, time buat mekanisme dia tu perlu juga kasih tahu dia punya condition. Maksud kamu condition yang reflux semua ni? Ya. Tak perlu. Oh, okay sir. Okay, soalan tadi ada dari satu? sir, Yes. mau tanya untuk yang future chapter 8 tu, yang untuk soalan nombor 8B. Apa maksudnya untuk optically active tu sir? Optically active bermaksud dia ada chiral carbon. Nombor 8B. Is this alcohol? Okay, is this alcohol optically active?
optically active bermaksud dia mesti ada chiral carbon. Untuk ada chiral carbon, dia mesti ada apa? For different group that attached to carbon. Mesti ada 4 different group kan? Okay, kita check one by one. Kita tengok this first, this one CH3. H3, H2 memang bukan chiral carbon lah. Boleh terima yang tu kan? Sebab dia ada H. This one. Ini satu grup. Ini satu grup. Ini satu grup. Dan ini semua satu grup. Boleh? So, di ni ada chiral carbon lah. Ada lagi tak chiral carbon? Hello, ada chiral carbon ni tak? Ada, sir. Ada berapa Macam. chiral carbon? 2, 3. Ada 2. Ada 2, sir. Ada 2. Dan satu yang mana? Sebelah dia. Yang di Macam ada 3 je, sir. 3, bang. Ada 3. Ya, sir. Okay, so ini tadi satu. This one satu. And this one dari satu. Chiral carbon kita akan letak asterisk lah. So the answer is yes, because it have 3 chiral carbon. And you label dekat mana chiral carbon tu. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Siapa yang tanya tadi? Faham, sir. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Sir, perlu buat ke 3D dia? Tidak perlu. Sebab dia hanya minta tanya ada optically active ke tak? Yes or no? Kenapa? Dia tak perlu lukis. Unless kalau dia minta draw. Tapi soalan macam ni saya rasa dia tidak akan minta draw. Sebabnya, okay, sebabnya dia punya structure tu terlalu banyak chiral carbon. Tapi kalau you nak draw boleh je. Oh, okay, sir. Dia akan ada 3 set lah. Satu untuk this chiral carbon, satu untuk this chiral carbon, satu lagi untuk this chiral carbon. Okay, ada lagi soalan? Sir, Ya Allah, ya. soalan 5 untuk sektor F. Soalan Soalan 5. 5D. Dia tu macam reaction with Na kah? Soalan 5D. Sama macam react dengan Na. Dia soalan dia adalah 1,2-ethane diol, 1,2-ethane diol react dengan potassium. Hasil dia apa? Akan jadi O negatif, A plus. O negatif, A plus. Okey. Jawapan dia okey, okey. Alright. So, I think untuk hari ni, in term of soalan tu, saya rasa sampai sini saja kamu punya soalan.
Saya nak tinggalkan kamu dengan satu problem yang saya nak kamu solve. Nanti next class kita akan bincang benda ni. Okay? So soalan dia simple je. Identify the structure of A, B, C, D dan E. So ini kamu punya soalan, kamu nak cari apa ini semua ni. Okay? Okay, sir. So next class kita bincang solution ni dan kita akan mula menjawab lagi lah apa-apa soalan yang kamu nak tanya. Okay. Alright, so saya rasa sampai sini sajalah untuk hari ni. So okey, kalau saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, boleh on camera kamu just for attendance. Oh, ada si Farhan. Ada, Pak, Sir. Semua rambut panjang. Okay. Si Aboy tak pakai baju lah tu. Letak piece je. Tidak good looking, sir. Bah, okay Ready? 1, 2, 3. Okay. Itu saja. Thank you, Sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.